Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Zahid akan mengajar kamu RBT tahun 4. Okey, sebelum tu Cikgu harap kamu semua dah sediakan buku teks. Buka muka surat 9 ya. Okey. Tajuk hari ini kita belajar tentang apabila berlakunya kemalangan. Okey. Kemalangan ni apa-apa yang menimpa suatu buruk terhadap diri kita ataupun orang-orang sekeliling. Okey. Apabila berlakunya kemalangan ni dia ada cara dia. Tapi cara yang kita belajar ni untuk merawat luka yang melecur dengan apabila terkena rejatan elektrik. Okey. Yang pertama, kita tengok merawat luka melecur. Okey. Merawat luka melecur ni kita kena ikut langkah rawatan yang betul. Kalau rawatan tu yang kita buat tu tak betul, kemungkinan akan terkena jangkitan kuman kita punya tempat melecur tu, ataupun kulit kita jadi makin teruk. Jadi marilah kita tengok cara merawat luka melecur di dalam bengkel. Apabila berlakunya kemalangan di dalam bengkel. Okey, selalunya luka melecur ni terkena waktu bila? Ya, betul. Selalunya terkena air yang panas ataupun objek panas macam terkena cerik ke, striker, exhaust. Okey, bagus. Tengok yang pertama. Okey, bila kulit kita melecur, yang pertama kita kena siram kawasan yang melecur tu di bawah aliran air. Pastikan air tu air bersih. Jangan guna air lumpur ke ataupun air kotor ke, air minuman ke, jangan. Guna air bersih. Sebab apa guna air bersih? Sebab kalau guna air lain, kemungkinan risau air tu kotor. Air tu ada bahan-bahan yang lain. Mungkin akan merosakkan kulit kamu. Jadi sebab tu pakai air bersih. Okey. Ini selalunya air ni siram atas luka melecur tu. Kena tahan sikit lah. Sebab nak buang, kokok ada pasir kat tangan ke, nak cuci, ada darah ke, nak buang. Okey, yang kedua, lepas dah cuci tu, lap dengan kain bersih dulu lah bagi kering kan, tepi-tepi dia. Barulah sapu krim ataupun lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey, kalau tak ada krim, selalunya kita guna minyak gamat. Minyak gamat. Jangan guna minyak panas pula. Minyak gamat yang warna hijau, betul warna hijau. Okey, lepas sapu krim ataupun minyak gamat, barulah jumpa dengan pegawai perubatan ataupun doktor dengan segera. Sama ada di klinik ke ataupun klinik kesihatan ke ataupun hospital. Sebab apa kita kena jumpa pegawai perubatan dengan segera? Sebab untuk rawatan yang selanjutnya. Nanti dia akan bagi krim yang sesuai lah. Lepas tu dia akan sapu kamu dengan ubat-ubat yang lain ke, ataupun iodin ke, ataupun dibalut kamu punya tangan ke. Tengoklah rawatannya macam mana. Sebab itulah kena jumpa dengan pegawai perubatan. Okey. Seterusnya, ini cara merawat kalau terkena rejatan elektrik. Rejatan elektrik ni memang bahaya. Dalam bengkel, sebelum tu cikgu nak pesan, dalam bengkel, kamu tengok dalam gambar tu budak tu buat apa. Dia cucuk besi kan dekat dalam pelak.
Jangan sesekali buat macam tu dalam bengkel. Kalau suis tu bila kamu nak cucuk, pastikan tutup dulu. Satu lagi, kalau kepala suis kamu tu, suis mesin tu jenis 2 lubang, pastikan bila nak cucuk tu cari bahan yang berdebat, yang macam pensel ke getah ke. Jangan guna besi, bahaya. Satu lagi, pastikan switchnya tutup. Okay. Yang pertama, kalau nampak kawan kamu atau terkena kejahatan elektrik, jangan sentuh mangsa. Kalau kamu sentuh, kamu sendiri terkena sekali. Jadi macam mana kalau tak boleh sentuh? Alihkan mangsa daripada punca rejatan menggunakan bahan penebat seperti kayu ataupun tali pinggang. Bahan penebat ni maksudnya bahan yang macam dia tidak mengalirkan arus elektrik, macam getah. Kalau kayu, dia tidak mengalirkan arusan elektrik, tidak mengalir. Itulah nama bahan penebat. Kalau besi, itu besi dengan air, dia boleh mengalirkan aliran arus elektrik. Itu bahaya. Sebab itulah kita guna kayu ataupun tali pinggang. Kita tengok gambar tu. Jadi tali pinggang tu selalunya murid atau guru memang ada pakai tali pinggang lah kan. Cabut tali pinggang, letak kat dada dia, tarik, alihkan dia. Pastikan tangan dia tu yang pegang tu terlepas daripada rejatan elektrik. Okey. Seterusnya, rawatan seterusnya, barulah rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan yang sesuai. Okey. Yang pertama, rehatkan mangsa tempat yang selesa. Tempat yang lapang, yang boleh dapatkan oksigen. Lepas tu tempatnya tidak panas. Okey, baringkan dia. Okey, bantuan yang sesuai ni, rawatan yang sesuai ni, tengoklah macam mana dia punya tahap peranjatan elektrik. Kalau kuat, kita telefon ambulans. Kalau dia tercungap-cungap ataupun terkena dia punya kurang pernafasan, buat CPR. Ataupun kalau dia ada jenis penyakit semput, selalunya orang yang semput ni dia ada bawa dia punya inhaler dia, tempat sedut oksigen dia, bagi dia sedut. Okey. Tapi tengok dulu luka rejatan elektrik. Kalau terkena rejatan elektrik, kalau kuat, dia sama juga jadi melecur. Rawatan ni sama macam melecur. Sebab kalau melecur ni, sapu minyak gamat ataupun lotion yang sesuai kan. Yang pertama, siram air kan kawasan yang melecur. Lepas tu yang kedua, barulah letak lotion ataupun minyak gamat. Barulah jumpa doktor. Selalu memang kalau kena elektrik memang ada melecur, dia berbirat. Kulit tu jadi berbirat, bergaris-garis. Tapi tengok dulu kat mana tempat yang melecur. Kalau teruk sangat, bawa jumpa, pergi hospital. Kalau takat macam dalam gambar ni, melecur sikit macam ni, tak apa, boleh guna rawatan luka melecur ni. Okey, faham ni semua? Seterusnya kita pergi muka surat 10. Okey, muka surat 10. Ni gambar apa ni? Kalau kamu tahu.
Ini gambar pelan laluan kecemasan dalam bengkel RBT. Okay. Apa itu pelan kecemasan? Pelan kecemasan ni maksudnya pelan bengkel tu untuk apabila berlakunya kecemasan, dia mestilah ada pelan kecemasan ataupun kebakaran untuk tahu macam mana flow ataupun apa kata laluan murid nak keluar daripada bengkel. Ya, contohnya bila berlaku kecemasan ataupun kebakaran kan. Jadi ada dua pintu. Belakang dan depan. Jadi macam mana? Yang murid setiap meja ni keluar melalui pintu yang berdekatan. Jangan pula kamu duduk sini, duduk belakang ni, kamu keluar pergi depan sana, jauh, lambat kamu keluar. Jadi keluar ikut pintu yang berdekatan. Kalau ada sini ada berapa? 4 baris kan. Jadi 2 baris ikut pintu belakang, 2 baris ikut pintu sini. Okey. Anak panah ni maksudnya laluan lah. Laluan keluar dari bengkel. Okey. Tengok seterusnya. Ini apa? Medikit ataupun peti pertolongan cemas nama dia. Okey. Dalam bengkel RBT memang kena ada alat pemadam api. Ni alat pemadam api dengan peti pertolongan cemas. Pastikan dua-dua ni dalam keadaan yang baik. Okey. Peti pertolongan cemas ni selalunya digunakan untuk luka yang ringan. Dia dalam tu ada ubat-ubat. Ada minyak, ada iodin, ada kapas, ada plaster, gunting. Untuk merawat luka ringan. Luka berat tak boleh. Luka berat kena rujuk hospital. Okey. Yang terakhir, alat pemadam api. Alat pemadam api ni selalunya digunakan untuk memadam kebakaran kecil. Kalau masih apinya kecil baru naik, bolehlah guna alat pemadam api. Jadi macam mana nak guna alat pemadam api? Yang pertama, tarik pin picu. Dekat pemadam api selalunya memang ada pin dia. Tengok ni gambar ni. Ada pin besi tepi dia. Tarik pin tu. Yang kedua, bila dah tarik, jangan terus tembak. Halakan muncung dia ni. Hos hitam ni, tali hitam ni, muncungkan ke arah api ikut arah angin. Bila angin tiup ke kanan, badan kamu mestilah dari kiri. Kiranya tiup ke arah kanan sana. Muncung ke sana. Sebab apa kita kena buat macam tu? Sebab contohnya lah, api depan kamu, angin tiup ke arah kamu. Kamu tembak guna mana api? Yang pertama, api tu dalam hala kamu. Yang kedua, bila kamu tembak alat pemadam api tu, dia punya pemadam api ni tu, yang warna putih dia tu, kena kamu. Sebab angin tolak, bukannya kena api. Sebab tu lah kena ikut arah angin. Badan kita kena berlawanan arah angin. Contohnya, angin ke depan, menghala ke depan, badan kita mestilah
dari arah belakang berlawanan. Jadi muncung tu ikut arah angin. Okey. Yang ketiga, dah halakan muncung tu, barulah tekan tuas dia ataupun tekan dia punya pemicit dia tu. Yang ni pemicit dia. Ni pemicit dia belah bawah ni. Itu tuas nama dia. Okey. Barulah yang terakhir sekali, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Sambil tembak tu, halakan ke kiri ke kanan, buat zigzag. Kejap kiri sekejap kanan, buat zigzag. Sebab apa? Sebab barulah semua api terpadam, jadi sekata. Okey. Baiklah, ada apa-apa persoalan? Kalau tak ada, cikgu habiskan PDPR pagi ni. Dan nanti apa-apa persoalan boleh datang cikgu di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.